korang jangan masuk tentera. Assalamualaikum. Rais Hamid. Selamat kembali ke Aris TV. Okay, hari ni kita sempoi-sempoi je. Okay, aku tak ada skrip, aku tak ada persediaan apa-apa, tapi benda ni terlintas dekat kepala aku tadi masa aku naik motor tadi. Aku nak bercerita dekat korang kenapa korang jangan masuk tentera. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Seperti yang sedia maklum, tentera ni, kalau korang tak tahu ataupun yang dah tahu, tentera ni dia bukannya salah satu pekerjaan ataupun profession semata-mata. Dia lebih daripada tu. Sebab korang kena ada dedikasi, korang kena ada minat, korang kena bersedia untuk tinggalkan keluarga, korang kena bersedia untuk korbankan korang punya masa dan macam-macam lagi. Better korang jangan masuk tentera. Ada sebab-sebab dia yang aku akan beritahu, dan bukanlah video ni untuk menghasut korang jangan masuk tentera, tapi ada sebab-sebab dia kenapa korang jangan masuk tentera. Sebelum tu, video ni, apa yang aku akan sampaikan ni adalah mewakili diri aku semata-mata berdasarkan pengalaman dan juga pemerhatian dan apa yang berlaku di sekeliling aku semasa aku berada di dalam tentera selama 14 tahun. Dan ini adalah pendapat peribadi dan tak ada kena-mengena dengan mana-mana institusi ataupun organisasi dekat Malaysia ni. Yang ni paling penting bagi aku, korang jangan masuk tentera kalau korang fikir pasal gaji semata-mata. Pada aku, gaji kat dalam tentera ni boleh tahan lah. Dia gaji basic termasuk dengan allowance, orang dapat juga macam-macam kemudahan, dapat duduk bilik percuma, dapat uniform dan sebagainya lah. Tapi kalau korang nak masuk tentera semata-mata disebabkan oleh gaji dan apa yang ditawarkan, barang-barang, kemudahan apa semua tu, better janganlah. Sebab apa, nanti korang, macam nak cakap lah, nak cerita lah, nanti dia tak jadi kerja. Bila korang masuk dalam tentera nanti, sebab fikir pasal duit je, nanti dia tak jadi kerja. Sebab kerja dalam tentera ni bukan semata-mata kerja. Korang kena, macam aku cakap mula-mula tadi lah, korang kena berdedikasi, apa semua kena all out dalam tentera ni. Bidang mana-mana pun, korang pilot ke, korang bawa kereta kebal ke, korang bawa kapal selam ke. Kalau korang fikir gaji semata-mata, nanti korang buat benda-benda dalam tentera ni bukan all out, korang buat half-hearted saja. So janganlah orang-orang yang berfikiran macam ni, aku harapkan supaya tak masuk tentera lah. Kedua, korang jangan masuk tentera kalau korang tak berminat dengan tentera. Macam aku dan orang-orang lain juga dalam tentera ni, yang aku percaya memang sebelum kita orang masuk tentera, memang kita dah minat daripada awal dah. Aku nak masuk tentera, tentera ni tu, tentera ni ini. Dan bila kita minat, kita akan ambil tahu, kita akan belajar in advance. Sebaik sahaja sebelum nak temu duga ke, sebelum nak hantar borang ke, contohnya macam aku dalam TUDM, aku dah ambil tahu dah, TUDM ada berapa biji aircraft, siapa panglima dia, siapa panglima itu, ada berapa base, ada berapa core, ada berapa skuadron penerbangan. Semua tu aku ambil tahu. Tu yang menandakan aku ni minat dan bukannya masuk semata-mata masuk hura-hura-huri, masuk situ. No, korang kena tanamkan minat. Sebab dalam tentera ni, dia more tu korang kena ada inisiatif, korang kena belajar, korang kena ambil tahu. There's no such thing as korang akan disuap, akan dibagi. No, tak ada. So korang kena tanamkan minat. Sebab kalau korang masuk tentera tapi korang tak berminat, sekadar nak kerja, nak gaji apa semua, saya lah cakap aku, korang takkan sempat nak habiskan korang punya perkhidmatan. Nombor 3 adalah persediaan. Ini pun penting juga. Sebelum nak masuk tentera, seawal-awal korang nak pergi interview tu, korang kena buat persediaan. Lebih-lebih lagi dari segi mental dengan fizikal. Tak boleh lah kalau korang dah tahu korang nak masuk tentera, lepas tu korang tengok badan korang contohnya gemuk, korang tak fit. Tak boleh lah korang tak jogging sikit ke, turunkan berat badan dulu ke. So kalau korang tak buat persediaan, seawal-awal temu duga, aku confirm korang akan tersangkut di fasa interview. So buat preparation.
Okay, kena jogging sikit-sikit, ambil tahu knowledge, lepas tu korang kena kuruskan badan lah, BMI dan sebagainya. Korang kena buat persediaan dulu. Okay, poin seterusnya ni aku tak tahu nak bagi tahu macam mana, tapi bila korang masuk tentera ni, korang kena redha, korang kena pasrah. Faham tak? Kalau nak fikir logik akal ataupun korang nak fikir sangat pasal hak asasi apa semua kan, sebab ada setengah-setengah kes lah bila diorang kena, bukan dera pun sebenarnya, benda ni sebenarnya adalah corrective punishment. Okay, ini masa fasa training lah. Kalau korang buat salah, korang akan didenda. Tapi yang lagi best lagi, kalau seorang buat salah, semua kena walaupun orang tu tak bersalah pun. Ini sebenarnya memupuk semangat esprit de corps ataupun semangat kerjasama. So, adalah juga kes-kes yang sebelum ni bila kena punishment, report mak bapak. Okay, bila ada punishment sikit, nak viral, ambil gambar, hantar dekat TV3 lah, berbenda lah, viralkan kat Facebook lah. Tambah pula dengan komen-komen netizen ni, diorang bukannya tahu pun pasal askar ni, terus tulis, oh ini tak patut, oh ini apa benda, ini tak menepati Islam lah, boba. Guys, ini adalah askar, ini adalah bukan pandu putri. Okay, itu jelas, senang aku nak cakap. So korang bila once korang dah nekat nak masuk askar, korang kena redha, korang kena pasrah apa saja yang korang akan disuruh buat. Sebab nanti dalam askar korang akan disuruh benda yang pelik-pelik. Mungkin pada masa itu yang korang disuruh benda pelik-pelik tu, korang akan rasa macam, kenapa aku kena buat benda ni ya? Apa salah aku nak kena hijaukan rumput lah, hitamkan jalan lah. Tapi bila korang dah start kerja, dah habis training, benda tu nanti akan membuat korang fikir, oh patutlah masa training dulu aku kena buat benda-benda bodoh kan, macam ni kan. So semua ada sebab. Tapi dekat awal-awal training tu korang akan rasa benda-benda dalam askar ni ridiculous. Sebab tu aku cakap korang kena pasrah dengan redha je apa yang korang nak kena dekat dalam tentera ni. So aku rasa itu je kot aku punya point kenapa korang jangan masuk tentera. Ada 4 point je, tapi aku rasa dah cukup kuat dah untuk nak bagi tahu kenapa dan apa sebab korang jangan masuk tentera. So kepada korang yang berminat nak masuk tentera ni, tolong faham, tolong hadamkan apa yang aku bagi tahu tadi, 4 point tu. Fahamkan betul-betul. Kalau tak tahu, korang boleh tanya dekat komen, kenapa nak kena jadi macam ni, kenapa nak jadi macam ni. Sebab itu je yang aku tahu cara nak sampaikan dekat korang, nak bagi korang faham. Okay, sebab macam aku cakap lagi sekali, tentera bukan satu benda yang main-main. Bukan sekadar profession, bukan sekadar pekerjaan, kerja, ujung bulan cucuk duit, dapat gaji. Bukan. Tentera ni, bila once korang dah step in dekat dunia tentera ni, korang jadi orang lain. Ataupun kau adalah diri kau tapi yang lagi improve. Dan proses nak menukarkan kau kepada seorang tentera ni pun bukan senang. Ambil masa sampai 3 tahun, 5 tahun. Okay, nak bagi korang tukar dari segi mentality, dari segi fizikal dan sebagainya. Maybe sebelum ni korang jago kampung, ataupun hero-hero pekan-pekan, ataupun gangster cak ayam. Nak ubah korang punya perangai tu ataupun korang punya mindset tu daripada jago kampung kepada seorang tentera ni, ambil masa dan sangat susah. Okay, dan bukannya benda yang senang. So kalau korang ada kriteria untuk jangan masuk tentera ni, aku better ubah, ataupun senang cerita korang pilihlah profession lain. Jadilah pelukis ke, jadilah Insta famous ke, jadi penyanyi ke, pelakon ke apa. Okay, bagi aku secara peribadi, tentera ni adalah satu bidang ataupun satu profession atau satu lifestyle yang one of the best yang korang boleh join, yang korang boleh experience. Kalau korang suka video ni, jangan lupa share dan jangan lupa like, tekan butang loceng dan juga jangan lupa subscribe. Okay, untuk video-video aku yang lepas ni. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa cadangan, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so see you in the next video. Assalamualaikum. Salam PKP. Bye-bye. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang.
siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia